Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Sayuti, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, Ustaz. Okey, insya-Allah kita syukur kepada Allah SWT pada malam ni kita bertemu kembali dalam siri Wakaf Ilmi. Dan insya-Allah malam ni Ustaz Sayuti bersama kita dua untuk membicarakan satu tajuk iaitu penyakit umat di akhir zaman. Ya. Ustaz dah kita boleh sama-sama berkongsi ilmu dengan pelayar-pelayar ada di luar sana insya-Allah, dan kita sama-sama memperhalusi, membincang tajuk ni dengan baik insya-Allah. Mudah-mudahan pelayar ada di luar dapat manfaatkan perbincangan kita ini. Biarlah Ustaz, kita bincang terus ya Ustaz. Ya, teruskan. InsyaAllah. Nak minta Ustaz intro dulu sikit Boleh Ustaz kita bukan kata kita apa moderator tidak Ustaz kita nak sembang ini, tapi biarlah kita bagi Ustaz dululah cerita ni, intro tentang penyakit umat akhir zaman ni. Silakan Ustaz, ke mana Ustaz? Silakan ke mana? Lagi sikit Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Syarani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Dr. Syarani, rakan panel kita lah pada malam ini dalam program Wakaf Ilmi, dan seterusnya para pendengar yang melayari bersama pada malam inilah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Walaupun program kita ini santai saja, tetapi sebenarnya apabila kita sebut majlis ilmu, maka dia adalah merupakan majlis yang barakah, majlis yang disebut ataupun yang Nabi sebut di dalam hadis sebagai majlis yang dinaungi oleh para malaikat dan didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi. Jadi cuma saja hari ini oleh kerana suasana yang berbeza, kalau sebelum ini barangkali majlis-majlis ilmu banyak dipenuhi di tempat-tempat khusus seperti di masjid dan juga di surau, tetapi hari ini disebabkan oleh kekangan COVID-19 ini, kita mengadakan majlis ilmu dalam suasana ataupun dalam keadaan sesuai dengan keadaan hari inilah. Dan kita berharap supaya pertemuan ataupun sesi kita pada malam ini adalah satu sesi yang boleh memberi percambahan minda kepada kita semualah. Dan pastinya kita bukan yang terbaik, hanya sekadar untuk melontarkan idea-idea yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini boleh memberi manfaat, bukan setakat kepada diri kita sendiri yang menyampaikan, tapi juga kepada sahabat-sahabat di luar sana. Dr. Syarani dan juga sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kita bawa tajuk kita yang akan kita bawa pada malam ini ialah berhubung dengan penyakit umat di akhir zaman. Ingat apabila kita sebut penyakit ini, bila kita sebut penyakit umat ini, pastilah maknanya dia adalah sesuatu yang berupa musibah. Bila sebut penyakit, dia adalah satu musibah, satu bala, satu ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua manusia ataupun semua hamba dia ni, hamba Allah atas muka bumi ini. Dan dalam konteks yang kita nak tengok pada malam ini ialah
penyakit yang datang pada akhir zaman ini. Dan bila kita sebut akhir zaman, maknanya penghujung kepada kesudahan dunia lah. Dan kita sebagai umat Muhammad ini memang semua sudah maklum bahawa umat Muhammad adalah umat akhir zaman. Sesuailah dengan Nabi Muhammad itu sendiri sebagai Nabi yang diutus di akhir zaman. Maka umat yang ada di kalangan umat pada hari ini adalah umat yang dikenal sebagai umat akhir zaman. Jadi penyakit-penyakit yang datang pada akhir zaman ini yang melanda umat manusia pada hari ini, pada zaman ini, maka kita akan tengoklah satu persatu, barangkali walaupun tidak secara menyeluruh, paling tidak kita melihat kepada perkara-perkara yang dasar, perkara-perkara yang pernah disentuh ataupun yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik. Jadi saya dalam hal ini saya nak tengok, saya sukalah melihat satu petikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sama-sama tengoklah hadis ini untuk dijadikan sebagai renungan bersama. Nak sesuaikan dengan tajuk kita lah. Baik. Hadis Nabi yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umami faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umami qala al-asharu wal batar wat takasur wat tanajus fid dunya wat tabaghus wat tahasud wattahasudu hatta yakunal bagh. Baik. Maksud hadis ini, maksud daripada hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu adalah terlalu banyak berseronok, terlalu bermewah-mewahan, menghimpunkan harta sebanyak mungkin, tipu-menipu dalam usaha merebut harta benda dunia, saling memarahi, hasud menghasut sehingga menjadi zalim menzalimi antara satu sama lain. Hadis riwayat Al-Hakim. Baik. Jadi kalau kita tengok berdasar kepada hadis ini antara salah satu daripada yang Nabi sebut di dalam hadis lah. Daripada hadis ini nampaknya ada 6. Ada 6 gambaran yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan penyakit yang melanda umat di akhir zaman, umatnya lah. Ada 6 perkara di situ, iaitu yang pertama ialah terlalu banyak berseronok. Rupanya terlalu berseronok dia penyakit juga Ustaz ni. Ya. Terlalu banyak berseronok. Bukan tak boleh berseronok, tetapi ni. Bila ni makna berlebih-lebihan lah. Benda yang melampaui. Seronok ni tak ada masalah, boleh seronok, itu sebagai hiburan. Dan hati kita ni perlu pada hiburan. Kalau duduk menengung saja macam orang panggil kucing kucing jatuh anak. Tak boleh juga. Seronok perlu, itu sebagai makanan kepada jiwa kita, hati kita. Tetapi yang Nabi sebut di sini ialah apabila kita menghiasi hidup kita ini di atas dunia ini dengan keseronokan semata-mata. Jadi kita hanya nak cari hiburan sahaja. Jadi maknanya sehingga kita lupa matlamat sebenar kita hidup atas muka bumi. Jadi kalau begitu sudah ada, maka maknanya sudah berpenyakitlah umat tu.
Baik. Yang kedua Ya. ialah terlalu bermewah-mewahan. Ini pun juga merupakan satu penyakit. Bukan tak boleh hidup kaya raya, hidup mewah boleh, ya. Tetapi yang tak bolehnya ialah terlalu bermewah-mewahan dengan harta sehingga sampai kepada peringkat membawa kepada pembaziran dan sebagainya. Harta yang Allah Ta'ala amanahkan itu, sama ada dalam bentuk rumah tangga, dalam bentuk wang ringgit, dalam bentuk tanah air dan sebagainya. Jadi kita ini maknanya seolah-olah menjadikan kehidupan ataupun anugerah tersebut yang Allah Ta'ala bagi itu sehingga kita lara. Kita lara, kita lupa kepada Allah Ta'ala yang bagi kepada dia kita. Kita berseronok, kita bermegah-megahan dan bermewah-mewahan, dan kita lupa kepada orang yang sebaliknya menimpa nasib yang barangkali tidak seperti kita, yang sepatutnya kita tolong bersama. Ini yang dikatakan terlalu bermewah-mewahan. Bukan tak boleh pakai kereta besar, Ustaz. Bukan tak boleh buat rumah besar. Boleh lah, tak masalah. Tapi kalau kereta yang sepatutnya ada 2 butir, cukup dengan 2. Tiba-tiba kita ada sampai 15 butir, 20 butir. Saya rasa dah termasuk bermewah-mewahan dah tu. Sampai tak ada tempat nak parking. Dan jadi ini yang dikatakan ter di sinilah yang tidak dikendaki. Sedangkan sebenarnya dalam kehidupan ini yang Nabi sebut ialah apa sahaja yang kita buat, kita kena pilih jalannya ialah yang sederhana. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik sesuatu itu yang sedang, yang sederhana. Jadi kalau kita sampai melampaui, inilah sebenarnya yang kita kena tengok balik. Sebab bila kita melampaui ini menyebabkan akhirnya ke hati kita menjadi lara dan sebagainya. Baik, yang ketiga ialah menghimpun harta sebanyak mungkin. Ini penyakit penipu harta ni pun jadi masalah juga ni. Dia tak kenal, dia malam, pagi, petang, dia tak kira. Dia tak tahu semaya bank mana, dia tak kenal masjid. Kalau dia himpun harta, maka yang dia nampak ialah semata-mata untuk himpun harta sahaja. Jadi sinilah yang dimaksudkan dengan menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Padahal harta yang dia miliki itu, yang dia dapat itu, dia akan tinggal juga suatu masa. Kan? Jadi harta boleh cari, tetapi ada batas dia. Ada kaedah dalam menghimpun harta, dan kita kena tahu bahawa harta itu bukan milik kita sepenuhnya. Sebahagian daripada harta yang kita miliki adalah milik orang lain yang perlu kita keluarkan. Ini itu maksudnya. Baik, yang keempat, tipu-nipu dalam merebut harta dunia. Manusia memang kalau dah kena penyakit gila kepada harta, membujur lalu melintang patah. Halal, haram dia tak kira, dia sembat saja. Jadi di sinilah yang dikatakan penyakit. Kalau dia cari harta cara halal, jalan halal, jalan yang baik, tak ada masalah. Ini sampai timbul sampai ada unsur tipu menipu dan sebagainya. Itu yang membawa kepada haram. Dan itulah sebenarnya penyakit itu. Dan yang kelima, saling memarahi. Lokek pongoh. Hati keras. Sedangkan sifat marah ini adalah sifat yang tercela. Nabi pun pesan dalam hadis, jangan kamu marah. Jangan marah, Nabi kata. Ya. Dan sifat marah ini ialah sifatnya syaitan. Sebab marah-marah itu datang daripada perasaan yang panas. Dan Nabi banyak dalam hadis, Nabi sebut lagu mana kita nak menangani apabila kita sedang marah. Jadi orang Islam ini adalah orang yang dia marah tapi berpada. Bukan tak boleh marah, tapi marah sesuai dengan tempat dia. Itu. Jadi kalau dah saling marah memarahi antara satu sama lain, artinya akan wujud persengketaan
akan wujud perbalahan, akan wujudlah suasana yang tidak aman. Inilah sebenarnya apabila berlaku yang begini, maka dia merupakan satu penyakit. Akhir sekali yang keenam ialah hasud menghasut sehingga menjadi seseorang itu sanggup zalim menzalimi antara satu sama lain. Ini pun na'udzubillah min dzalik, nampaknya penyakit ini sedang melanda hari ini. Memang betul-betul kita tengok, kita nampak ya, menghasut antara sesama kita dan bertindak zalim antara sesama manusia demi kepentingan diri semata-mata. Dia sanggup menindas antara sesama saudara mereka. Padahal kehidupan kita atas muka bumi ini yang diajar oleh agama kita bahawa kita ini sesama kita adalah bersaudara. Sesama kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin ni orang yang bersaudara. Orang yang sentiasa ambil cakna, prihatin dan sebagainya terhadap saudaranya. Jadi maknanya hasud, zalim, menzalim antara satu sama lain tidak sepatutnya wujud. Kalau wujud artinya umat itu sedang berpenyakit. Jadi saya nak tengok dulu negara yang saya tengok, yang kita dapat daripada hadis Nabi tadi. Cuma saya minta, saya rasa mungkin doktor ada lagi perkara yang perlu ditokok tambah ataupun insyaAllah. Di penjelasan yang lebih terperinci. Dipersilakan. Okey, terima kasih Ustaz Sayuti. Alhamdulillah tadi kita dengar kupasan daripada Ustaz Sayuti. Ustaz Sayuti telah bawa kepada kita satu hadis. Hadis itu menceritakan tentang 6 penyakit yang dihadapi oleh umat di akhir zaman. Satu persatu saya ceritakan satu persatu, bermula dengan terlalu banyak seronok sampai kepada suka hasut menghasut, 6 itu. Daripada perbincangan saya tadi memberi satu gambaran kepada kita yang jelas bahawa memang itulah yang berlaku di akhir zaman. Kalau kita cuba selami lebih dalam lagi tentang apa penyakit yang disebut tadi. Itu yang pertama, terlalu banyak seronok. Kita cuba lihat pada hari ini. Bagaimana kehidupan masyarakat umat pada hari ini. Dalam kehidupan kita ni, seharian kita 24 jam itu, keseluruhan masyarakat umat ini, di manakah masa-masa hidup mereka? Di manakah tempat mereka habiskan masa hidup 24 jam itu? Saya nak bawa para pendengar bersama dengan kita ialah kita cuba letak beberapa segmen dalam hidup ini. Kita start dengan satu segmen masjid, 2 segmen kedai kopi, 3 segmen lain ni kita katakanlah pergi kerja, mungkin pergi stadium tengok bola dan sebagainya. 3 segmen ini kita tengok di mana ummah pada hari ini mengajak habis masa di mana? Di masjid. Ramai tak manusia yang kunjung ke masjid dan beriktikaf masjid, atau paling tidak kita kata 5 waktu solat itu memang dipenuhi dengan masyarakat umat Islam penuh 5 kali masjid, 5 waktu solat waktu di masjid. Kalau hari ini 2 tahun yang terbelakang ini memang kita tak boleh pergi masjid, dah ditutup ya. Tapi kita tengok sebelum berlaku COVID-19 ini, di manakah masyarakat umat Islam ni habiskan masa? Adakah 5 waktu solat masjid, waktu solat di masjid itu penuh dengan umat Islam? Jawapannya tidak. Di segmen kedua, di kedai kopi. Kedai kopi Ustaz Sayuti, satu cawan air boleh habis 1 jam. Satu cawan air baru 1 jam.
Kalau di tempat lain, saya benda lain, sebab kerja, sukan dan lagi, itu lebih banyak lagi. Ya. Kalau lagi pergi masjid, antara maghrib Isya saja, maghrib 7.24, Isya 8.34, berkurang 1 jam, letaklah 1 jam setengah di masjid. Satu itu yang dulu pergi masjid solat di waktu di masjid maghrib, dengar tazkirah, solat Isya 1 jam setengah. Berapa orang itu? Berapa orang ada situ? Ada sampai 200 orang? Ada 20 orang. Uri ada di masjid. Itu saja. Tapi kalau pergi ke supermarket, Masya Allah. Soft di supermarket, Masya Allah. Derek, Masya Allah. Kalau di tempat bola, bola subhanallah. Satu stadium apa orang Ustaz Serti satu stadium? 20,000? 270,000. Masya Allah. Berapa jam di situ? Satu pertama 45 minit. Yang kedua 4 minit. Apa jam? Allahu Akbar. Jadi nak cuba penjelaskan lagi apa yang Ustaz saya sebut tadi. Terlalu banyak seronok. Di mana? Tidakkah begitu gambar sebenarnya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur, seronokkan. Jadi mana menggambarkan bahawa memang masyarakat di akhir zaman memang betul lah apa yang disebut Nabi tadi, suka berseronok, jelas. Apa Ustaz sebut tadi pun jelas, kupasan daripada hadis Nabi tadi jelas adalah berlaku sebenarnya pada hari ini. Suka berseronok. Mata' seronok. Seronok. Dan soal berseronok ini kita kena ingat. Dalam surah Muhammad Allah sebut, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang kafir yatamatta'un, berseronok, wa ya'kulun, mereka makan, kama ta'kulul an'am, bagaimana binatang makan, wan naru maswal lahum, tempat mereka adalah neraka. Jadi apabila saya sebut tadi, penyakit pertama terlalu banyak seronok. Seronok itu adalah sikap sifat orang kufur. Yatamatta'un wa ya'kulun, mereka berseronok, mereka makan seperti binatang makan. Maka hujung jatuhnya adalah tempat mereka adalah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yang pertama yang saya nak kupas sikit tentang penyakit pertama yang disebut oleh Ustaz Syuti tadi. Ada respon daripada penonton kita. Artinya antara penyakit akhir zaman buang masa dengan benda yang kurang manfaat. Betul lah. Betul lah, mana apa yang mereka lakukan itu tak ada manfaat, berarti mereka buang masa, itu seronok. Mata'ul ghurur, keseronokan yang menipu. Seronok yang menipu, tidak ada nilai apa-apa. Seronok. Saya cuba nak pergi sikit lagi Ustaz Sayuti tentang terlalu seronok ini. Okeylah sekarang ni mau tempoh PKP ni kedai-kedai tak buka. Cuma baru 2 tahun. Tapi sebelum ini 64 tahun kita merdeka, dan dalam tempoh 10 atau 20 tahun kemudian ini, di mana-mana bandar-bandar besar di Malaysia khususnya lah, pukul 4-5 pagi kedai-kedai masih buka, kedai-kedai minum, kedai-kedai makan masih buka. Malahan pukul 1-2 pagi adalah antara masa-masa yang sangat-sangat dicintai oleh anak-anak muda, pergi main futsal. Pukul 1-2 pagi. Pukul 3-4 pagi pergi melepak di kedai kopi. Pagi, bukan petang. So itu Ustaz Sayuti dan para penonton kita, benarlah kata Nabi tadi, penyakit umat akhir zaman salah satunya ialah terlalu suka berseronok. Sangat suka seronok.
Satu lagi Ustaz Syarifudin saya nak tambah. Ialah suka menghimpun harta. Suka menghimpun harta, subhanallah. Jadi mana antara penyakit umat yang terakhirlah suka menghimpun harta. Saya mesti bersebutlah tadi, menghimpun harta tidak ada masalah. Ada harta tak masalah. Malahan Islam suruh kita mencari harta untuk keperluan hidup kita. Sebagai persiapan hidup atas dunia ini dan juga itu proses untuk menjadi bahan untuk kita bawa dalam syurga dalam akhirat nanti. Tidak ada masalah, betul itu. Cuma yang Nabi sebut ni adalah terlalu suka, asyaddu hubban. Bukan asyaddu hubban lillah, tak. Asyaddu hubban li jam'il mal. Sangat suka untuk menghimpun harta. Allahu Akbar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dialpakan oleh kerana untuk mendapat harta yang banyak, at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan sifat ini akan hilang setelah kamu menzarahi kubur mati. Allahu Akbar. Apa ni sidang pun sekalian. Ginilah satu sifat yang memang manusia suka menghimpun harta. Sehingga harta itu mengalpakan dia daripada ingati Allah SWT. Betul. Satu. Kedua, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sebenarnya harta kamu, anak kamu adalah ujian untuk kamu. Tapi kalau ada umat yang zaman kini sengaja mengumpulkan harta, sedangkan harta itu dari sudut sebenarnya fitnah, ujian pada kamu. Jadi kalau manusia atau umat pada hari ini kumpul harta banyak-banyak, sedangkan dia tidak cuba uruskan harta itu dengan baik, antara cara urus harta baik adalah dengan infak, sedekah. Itu cara terbaik sebab akan menjadi aset kita, pahala pada akhirat nanti. Kalau tidak, dia akan menjadi fitnah pada orang tersebut. Allahu Akbar. Satu lagi semua kita dengar apa ni, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Allahu Akbar. Celaka bagi orang yang alladzi jama'a malan, yang hidup dia cuma menghimpunkan harta, wa addadahu, duk bilang harta itu. Jadi Ustaz Sayuti, memang benarlah hadis yang Ustaz bawa tadi itu, Nabi dah cerita daripada awal lagi, memang penyakit ini akan berlaku di hujung-hujung zaman ini. Maka sekarang kita sedang berada dalam situasi itu. Kita boleh nampak apa berlaku pada hari ini. Manusia, umat sangat suka menghimpun harta. Walaupun menghimpun harta dengan cara tidak betul. Cara tidak betul pun tidak ada masalah. Asal penting dapat harta. Jadi Ustaz Sayuti, saya rasa Ustaz Sayuti boleh sambung lagi tentang apa ni, penyakit akhir zaman. Ustaz Sayuti silakan bola. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Dr. Sarani. Sahabat-sahabat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang melayari kita punya program pada malam inilah khususnya, itu sebahagian daripada hadis, sebahagian daripada penyakit umat akhir zaman yang disebut oleh Rasulullah. Saya juga pada malam ini kita cuba untuk nak melihat satu lagi hadis yang hadis ini nampaknya lebih berbentuk agak umum sedikit. Yang saya rasa agak menarik untuk cuba kita kupaskan bersama. Saya tidak nak baca dia punya matan hadis, cuma hadis ini ialah hadis daripada Sauban, hadis riwayat Sauban. Hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kita ambil makna sajalah inti dia lah. Jadi
Baik. Rasulullah SAW bersabda, Nabi sebut apa? Hampir tiba ataupun akan tiba. Dalam hadis disebut sayatinu ala zaman. Akan tiba suatu zaman, kata Rasulullah, di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia, bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang nak makan mengerumuni hidangan mereka. Mengerumuni hidangan mereka. Maknanya umat Islam ni seumpama makanan dalam hidangan lah. Maka salah seorang sahabat bertanya, adakah hal itu kerana bilangan kami sedikit pada masa itu? Ataupun adakah kerana orang Islam pada masa itu sikit? Maka Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu ramai. Bahkan sebenarnya kamu pada masa itu ramai. Memang hari ini kita ramai. Tetapi kata Rasulullah, tetapi kamu umpama buih pada waktu banjir. Umpama buih ataupun busa di permukaan air. Pada waktu banjir, diumpama macam itulah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Penyakit wahan pun wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu, wahai Rasulullah? Apakah yang namanya penyakit wahan itu, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Hadis riwayat Abu Daud. Baik. Jadi kalau kita tengok berdasar kepada hadis yang tadi, nampaknya memang Rasulullah memberi satu gambaran ataupun satu telahan keadaan umat dia pada akhir nanti, pada akhir zaman. Keadaan umat dia pada akhir zaman di mana jumlahnya ramai. Jumlahnya ramai. Maksudnya dari segi kuantiti. Dari segi kuantiti memang ramai. Jumlahnya itu besar. Kalau kita tengok perincian data pada tahun 2012 saja, umat Islam ini seluruh dunia ada 1.8 bilion. Ya. Itu 2012. Kalau ni 2021 tu maknanya lebih lagi lah. Dan kita adalah antara umat yang kedua teramai lah. Yang kedua teramai. Dan tetapi ramainya kita pada masa itu, maknanya kita dari sudut kuantiti memang kita ramai, jumlahnya besar. Cuma Nabi sebut di sini ialah dari segi kualiti. Kualiti tu tak ada. Kualiti itu tak ada. Sebab itulah ramai disebut di sini, perumpamaan yang Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi umpamakan umat Islam pada masa itu seperti buih. Busa. Seperti buih di permukaan air. Cuba kita tengok buih macam mana. Buih ni, kalau kita tengok besar menggunung, kita katalah besar lah, gunung buih. Tapi kalau kita timbang, rasanya ringan. Nak pegang pun tak boleh. Nak pegang pun tak boleh. Itulah. Jadi Nabi sebutlah tu. Umat dia pada akhir zaman seperti buih. Seperti buih. Besar, ramai jumlahnya tapi tidak ada kualiti. Tidak ada kualiti. Dan pada masa itu berlaku apa yang Nabi sebut juga ialah Allah Ta'ala akan cabut rasa gentar
orang-orang kafir ataupun musuh-musuh Islam dalam hati mereka. Sehingga mereka bila tengok orang Islam, mereka tak takut. Mereka tidak gerun. Mereka tidak respect langsung. Sebab apa? Sebab kerana mereka tengok orang Islam sama seperti mereka. Malah barangkali lebih teruk daripada mereka. Ini. Jadi Allah Ta'ala tarik. Kalau sebelum ini kita tengok di zaman Rasulullah ataupun di zaman umat di zaman Rasulullah khususnya lah, di zaman Khulafa ar-Rasyidin, di zaman kemuncak kegemilangan Islam, kita tengok bagaimana Islam boleh menguasai dunia. Bagaimana umat Islam boleh bertapak atas muka bumi ini di seluruh dunia dan umat Islam berada di barisan hadapan. Umat Islam menjadi ikutan. Umat Islam menjadi ikutan. Maknanya orang lain yang mengikut Islam. Orang lain mereka salut, mereka kagum dengan kegemilangan kehebatan orang Islam di suatu ketika dulu. Tapi hari ini sudah tidak ada lagi. Perasaan itu sudah ditarik, dan bila ditanya lagi, dan Rasulullah juga sebut bahawa punca juga umat Islam jadi begitu ialah kerana umat Islam terkena satu penyakit. Satu penyakit yang sangat kronik yang namanya penyakit al-wahn. Maka penyakit al-wahnu inilah, bila sahabat tanya apa dia al-wahnu, maka Nabi SAW menjawab, penyakit al-wahnu ini ialah penyakit hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dia takut mati. Jadi apabila dua penyakit ni yang kronik ini melanda umat di akhir zaman, maka inilah yang terjadi pada hari ini. Yang kita nampak jelas bahawa dua-dua penyakit ini sedang melanda umat Islam. Jadi saya rasa itu kupasan saya secara umum dulu. Dan saya minta Dr. Syahrani melihat lebih jauh lagi kupasan hadis ini. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, terima kasih. Memanglah menarik. Dua hadis yang Ustaz Suyuti telah bawa kepada kita pada malam ni. Yang kedua adalah tentang al-wahnu. Penyakit al-wahnu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu cintakan dunia dan benci taksi pada mati. Rakan-rakan sekalian, subhanallah. Kita rasa takut apabila terdengar apa al-wahnu ini. Macam mana? Nabi sudah pada dulu lagi dah cerita bahawa di akhir zaman akan ada satu kelompok masyarakat yang sangat hubbud dunia, cintakan dunia. Allahu Akbar. Apakah kita tak boleh ambil dunia? Boleh. Apakah kita akan buang langsung dunia? Tidak. Dalam hal sama, saya cuba nak respon kepada ada pelayar kita ini. Dia cuba tanya apa tentang kehidupan kita ni. Apakah seronok ada dunia ini dan kita beruzlah langsung daripada dunia? Maksudnya kita langsung tidak ambil kebaikan dunia ini dan kita beruzlah jauh daripada masyarakat. Kepada pelayar kita dan semua para pendengar, tidak. Islam tidaklah meletakkan dunia itu sebagai sesuatu langsung tidak boleh dimanfaatkan, tidak. Dalam ayat lain itu mendengarkan wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah, kejarlah untuk dapatkan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa hak kamu, bahagian kamu di dunia. Ayat ini memberi satu jawapan bahawa dalam keseronokan kita dunia ini bukan bererti kita buang langsung dunia, tapi satu keseimbangan. Tapi keseimbangan itu perlu faham daripada ayat itu. Ayat tadi sebut wabtaghi, carilah, kejarlah untuk akhirat. Dunia wala tansa,
Jangan kamu lupa. Kamu lupa. Bahagian kamu di atas dunia. So dua terma ini wabtari dengan wala tansa, dua yang tu keseimbangan. Keseimbangan dalam konteks ayat itu iaitu kita memperbanyakkan untuk akhirat dan tidaklah setanding seperti di dunia. Dunia jangan lupa ambil juga. So jawapan dia ialah kita bukan beruzlah langsung kita ambil dunia untuk kepentingan akhirat. Okey, situ. Jadi apabila kita faham bahawa dunia ini bukan kita membuang langsung. Jadi hubbud dunia tadi, cintakan dunia yang sebut oleh Ustaz Suyuti sebut ketika daripada hadis tadi, hubbud dunia, cintakan dunia itu ialah mereka yang meletakkan dunia itu segala-galanya. Dan akhirat mereka lupakan, takut. Karahatul maut, takut mati. Sedangkan dalam Islam ialah Islam suruh kita ni sentiasa ingatkan mati. Zikrul maut. Ingatkan mati. Suruh pergi ziarah kubur. Sampai kat kubur. Assalamualaikum ahli kubur. Inna ila rabbina lahikun. Kita pun akan ikut sama-sama dalam kubur. Kerana kita ingatkan mati. Tapi kelompok ini yang sangat cintakan dunia. Mereka akan kejar dunia. Mereka akan cari dunia. Mereka akan penuhkan dengan keduniaan. Sedangkan mati mereka takut. Mati mereka tidak bersedia untuk mati. Inilah dia kata al-wahnu. So penyakit al-wahnu inilah yang meluas, terdapat banyak pada hari ini. Kita boleh melihat kepada tindak tanduk kerja buat yang dilakukan oleh umat pada hari ini. Mana dia antara kerja-kerja yang menggambarkan cinta dunia? Subhanallah. Bekerja untuk dapatkan hamba dunia sampai sanggup overtime. Sampai terlupa sembahyang. Tuan-tuan perempuan sekalian yang mungkin yang melayari dalam program kita ini. Contoh dalam bulan puasa. Puasa dulu ada bazar Ramadan. Buka berapa bazar Ramadan? Pukul 3, pukul 4. Asar pukul berapa? 4:30. Dalam keadaan kita lorak-lorak, gaduh-gaduh, berjual bulan Ramadan, tak ada nak semayang asar. Subhanallah. Kerja dunia sampai terlepas solat asar. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Surah Al-Munafiqun. Wahai orang beriman, la tulhikum, jangan kamu dialpakan oleh amwalukum, kerana nak dapat harta, wa auladukum, anak-anak kamu, an zikrillah, daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebab kita gambaran bagaimana masyarakat hari ini kejar dunia dan takutkan mati. Takut mati itu tidak solat. Takut mati ini bererti mereka tidak buat sesuatu amalan-amalan persiapan untuk mati. Itu menggambarkan maka tidak mati. Kalau dalam pelayar kita juga cuba memberi satu respon nak tahu tentang tabi'i title ahlul akhirat dengan title dunia, adakah melihat pada pakaian? Tak. Okey, maksudnya ialah kalaulah orang itu bersedia untuk akhirat, mereka itu bersedia untuk mati, maka mereka akan melakukan amal-amal kerja-kerja untuk bersebab untuk mati. Mereka akan solat dengan sesebat mungkin. Mereka akan berpakaian tutup aurat mungkin. Mereka akan melakukan semua yang Allah Taala suruh mereka buat sebaik mungkin sebagai persiapan untuk akhirat. Dan kalaulah pelayar itu nak minta penjelasan apakah pakaian itu menggambarkan dia tu baik, itu belum. Sebab dalam surah hadis Nabi SAW sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala Rasulullah SAW.
Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa paras kamu. Dia lihat pada harta kamu. Tapi Allah Ta'ala melihat pada hati kamu dan amalan kerja kamu. Jadi itulah dia Allah Ta'ala letakkan begitu. Jadi bagi mereka yang tidak termasuk dalam al-wahnu ini, mereka akan sentiasa patuh taat pada Allah SWT. Ketika itulah mereka benar-benar jadi insan yang bukan al-wahnu. Tetapi perlu kita ingat lagi bahawa apa yang dipetik oleh Ustaz Suyuti tadi, hadis itu yang berlaku pada akhir zaman. Maknanya yang mempunyai penyakit al-wahnu itu ramai. Ustaz Suyuti pun dah bawa tadi data tentang angka-angka tentang orang Islam ramai, tapi tertimbul saja. Tidak ada nilai, tidak ada kualiti, ramai saja-saja. Sebab apa? Tidak ada nilai akhirat, tidak ada nilai sayangkan akhirat, tidak ada nilai untuk cita untuk mati. Tuan-tuan sekalian. Okey, sebagai akhir kepada sedikit tambahan pada saya lagi ialah sebenarnya takut mati ni adalah sifat orang Yahudi. Takut mati ni Yahudi, bukan orang Islam. Orang Islam tak takut mati. Dalam surah Al-Jumu'ah. Ya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wahai orang Yahudi, Qul ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, jika kamu menyangka kamu ada wali-wali Allah, kesayangan Allah Ta'ala, anak Allah Ta'ala, fatamannawul maut, lah kamu bercita-cita untuk mati. Tapi Allah jawab, wala yatamannawnahu abada, mereka tidak akan bercita, langsung tidak akan bercita untuk mati. Bima qaddamat aydihim, berdasar pada apa yang mereka lakukan. Daripada apa yang mereka lakukan itu menggambarkan mereka ini tidak suka untuk mati. Itu sifat orang Yahudi. Jadi maksudnya ialah jika sekiranya orang yang takut mati, mereka yang takut mati, itulah sifat orang Yahudi. Jika sekiranya orang Islam juga takut mati, benci, dalam ayat hadis ini karahiyatul maut, benci mati, berarti mereka itu memiliki sifat seperti orang Yahudi. Orang Islam dia akan mati. Sebab mati itu adalah syarat untuk ketemu Allah Taala, mesti mati dulu. Orang Islam tak takut mati, orang Yahudi takut mati. Ustaz Suyuti, saya butuh dekat tu, saya boleh sambung balik tentang hal ini. Sila Ustaz. Okey, terima kasih Doktor. Saya ingat kita tinggal beberapa minit aja lagi untuk sampai ke penghujung. Tapi walau bagaimanapun kita maknanya perbicaraan kita mengharapkan supaya diperluaskan lagi, bukan setakat malam ini saja. Sebab tajuk ini sebenarnya kalau kita nak kupas memang cukup panjang dan cukup luas. Iaitu gambaran umat Islam ataupun ummah di akhir zaman berhubung dengan penyakit-penyakit yang melanda. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apabila kita bercakap tentang penyakit ini, memang setiap penyakit ada ubat. Ini yang kita kena pegang. Hari ini kita tengok apabila negara kita dilanda dengan COVID-19, corona ni, COVID-19, maka seluruh dunia berusaha sedaya upaya menghasilkan penawar, menghasilkan ubat. Ataupun hari ini sudah terhasil yang namanya vaksin. Walaupun kita kata vaksin ini bukan 100% jaminan untuk menjadi ubat penawar kepada COVID-19, tapi setidaknya usaha yang dilakukan oleh manusia hari ini untuk menangani setiap penyakit yang melanda sudah ada, dan mereka terus bergiat
mempergiatkan usaha ke arah itu. Baik, kalau kita kembali kepada yang kita bicarakan pada hari ini, kita melihat bahawa umat Islam atau umat akhir zaman ini memang dilanda dengan banyak penyakit-penyakit yang kronik. Dan sudah pasti nak sesuaikan dengan yang Nabi sebut, likul lida'in dawa'un itu, setiap penyakit pasti ada penawar kan. Setiap yang Allah Ta'ala bagi penyakit itu, dia bersama turunnya penyakit itu adalah ada penawar dia. Maka penyakit kronik umat Islam itu juga kita kena yakin bahawa dia pasti ada penawar dia. Dia pasti ada vaksin yang boleh menyembuhkan. Yang boleh menyelamatkan umat manusia. Contohnya kita katalah penyakit umat manusia akhir zaman ini penyakit hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Dan juga penyakit hawa karahiyatul maut. Takut mati. Jadi bagaimana kita nak mengubat dua penyakit ini? Dan bagaimana nak mengubat ini sebenarnya sudah pun ada acuannya di dalam agama Islam kita sendiri. Jadi oleh kerana itu saya melihat penyakit sebagai ujian Allah Ta'ala. Nak tengok sejauh mana hamba dia ini boleh setelah diuji ke mana perginya. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada Rasul yang diturunkan, kepada hari kiamat dan sebagainya, yang menjadi rukun di dalam agama kita, agama Islam, untuk menyembuh ataupun untuk menjadikan penyakit yang melanda ini dapat disembuhkan, maka acuannya sudah ada dalam agama kita. Tak lain tak bukan ialah kalau di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah apa tu, satu pendek saja ayat tu, kita ambil pendek sudah. Surah Ali Imran. Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah ataupun pada jalan Allah. Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah. Maknanya dengan ajaran Allah. Jadi kalau kita nak ubat penyakit, tak ada jalan lain. Melainkan kita kena kembali kepada tali Allah. Agama Allah. Ajaran Allah yang disampaikan melalui para Rasul itu. Jadi kalau kita pegang kepada apa yang Allah Ta'ala ada sebut, insya-Allah penyakit-penyakit yang melanda ini, walau sekronik manapun, dia pasti akan dapat diatasi. Dan sesuailah juga dengan hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, aku tinggalkan kepada kamu. Taraktu fikum amraini, kan? Aku tinggalkan kepada kamu itu dua perkara. Yang sebagaimana kamu pegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kamu tidak akan berpenyakit maksudnya. Kamu tidak akan dilanda penyakit selama-lamanya, iaitu kitab Allah, Quran, wa sunnah Rasulullah, dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya-Allah apabila ayat Quran dan hadis ini kita padukan menjadi satu, insya-Allah penyakit kronik yang Nabi sendiri sebut adalah hadis dan Al-Quran pun sebut juga akan dapat menjadi pengubat kepada umat Islam, dan insya-Allah umat Islam akan selamat dunia, selamat akhirat. Wallahu alam. Dan saya minta untuk kesimpulan yang terakhir juga kepada Dr. Saradi. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Syukran. Okey, bila kita nak di hujung ini, macam mana Ustaz sebut tadi bahawa tajuk ini sangat luas banyak ceritanya. Dan dalam untuk menghadapi penyakit macam ini, ada satu hadis Nabi SAW sebut, iaitu Nabi sebut badaru bil a'mali fitanan.
cepat-cepatlah mu beramal-amal soleh untuk menghadapi fitnah ini. Fitnah di akhir zaman. Dalam memberi penjelasan hadis ini, maksud ijtahadu bil amali salihat qabla an ta'ta fitanun tashtagilul insan. Dalam kamu bersedia dengan amal-amal soleh untuk menghadapi fitnah ini yang boleh menyebabkan insan, manusia menjadi alpa lalai. Bermaksud, macam Ustaz sebut tadi, mesti kita ada satu rawatan untuk menghadapi segala fitnah-fitnah, segala penyakit yang menghambat kita di akhir zaman ini, iaitu dengan amal soleh. Bil amalis solihat. Jadi amal soleh itulah yang akan membantu kita, menahan kita, mengawal kita daripada terpengaruh dengan penyakit-penyakit akhir zaman tadi. Dengan pengaruh seperti disebut oleh rakan-rakan kita di Facebook itu, ada sebut bahawa penyakit gila kuasa juga adalah sebahagian daripada ciri-ciri cintakan dunia. Merasakan kita yang terbaik juga adalah satu penyakit di akhir zaman ini. Dan banyak lagi disebut oleh rakan-rakan kita di Facebook itu. Di situ penyakit-penyakit yang dihadapi oleh masyarakat ummah pada hari ini. Sangat banyak tuan-tuan sekalian. Nabi SAW dalam hal ini kita perlu ada satu ketahanan. Ustaz, saya sebut tadi ada satu rawatan untuk kita menghadapi segala penyakit itu. Ya, sungguh. Antara rawatan yang besar disebut oleh seorang pakar dalam satu tulisan dia, asbabul wiqayati minal fitan. Antara sebab kita mengawal daripada segala fitnah-fitnah jahat ini ialah as-sabat, kekal. As-sabat kekal di atas jalan pada Allah Subhanahu wa taala. Kekal untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kekal menghayati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kekal meyakini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kekal mengimani syurga neraka Allah Subhanahu wa taala. Kekal memperingatkan dosa pahala Allah Subhanahu wa taala. Kekal as-sabat itu sangat penting. Mimma yu'inu 'ala as-sabat ila tadhakkur uzmatillah. Antara untuk kita boleh sabar, kuat untuk mempertahankan diri daripada segala fitnah penyakit tadi ialah dengan kita ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Facebook pada sekarang ini ramai rakan-rakan kita telah menulis tentang penyakit-penyakit dunia pada hari ini. Dan penyakit-penyakit dunia itu kita perlu nak hadapinya dengan kita meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditawarkan sebarang pemberian yang bersifat kemungkaran, rasuah ke, tipu ke, pintu belakang ke, main bawah meja ke, ketika itu as-sabat ala tadhakkuri azimatillah, mesti kekal ingat akan kebesaran Allah SWT. Jangan kita terpengaruh dengan hal itu. Ketika kita terpengaruh dengan harta yang diberikan pada kita, sehingga kita lalai kita pada tanggungjawab kita. So ingat pada as-sabat ala zikri azimatillah. Ingat akan keagungan Allah SWT. Bermaksud bahawa apa-apa pun yang datang pada kita sebarang penyakit-penyakit tadi, hubung dunia tadi, harta ke, pangkat ke, dapat harta secara tidak betul ke, mungkin kita buat sesuatu kerja tidak betul ke, kena ingat bahawa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sebagai akhir untuk kita sama-sama menghayati. Ada satu tulisan iaitu cerita tentang Al-Izz ibn As-Salam. Al-Izz ibn As-Salam. Diceritakan bahawa Al-Izz ibn As-Salam ini
bagaimana dia nak cuba menghalang kewujudan arak. Dia nak halang kewujudan arak, mungkin tempat jual arak, tempat minum arak, nak halang, dan dia nak bercakap di depan para pembesar. Bagaimana cara dia? Lalu dia ditanya oleh seorang anak murid dia, wahai Tuan Guru, bagaimana Tuan Guru nak bercakap depan para pembesar untuk menghalang kewujudan arak ini? Kedai arak ke, kilang arak ke? Apa dia jawab? Al-Izz Musallam jawab, istahdartu azamatillah fara'aitu dhalikal insan kalqit amami. Aku menghadirkan dalam diriku keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka aku lihat orang di depan aku itu seperti seekor kucing saja. Tuan-tuan sekalian, para pendengar, bahawa dalam untuk menghadapi segala macam penyakit-penyakit akhir zaman tadi, kita datanglah sabar, kekal dengan agungkan Allah SWT atas segala-galanya, maka yang lain itu semua akan jadi kecil semua. Oleh kerana itu, marilah kita amalkan doa, Ya Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Dengan itu Ustaz Sayuti, saya rasa kita boleh berakhir di situ. Masa dah lebih sikit dah. Jadi rumusan kita berdua Ustaz Sayuti maksudnya lah, kita hendaklah menjauhi daripada segala macam penyakit-penyakit di akhir zaman disebut tadi, dengan kita sabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh Ustaz Sayuti boleh kata? Ya. Boleh Ustaz Sayuti? Boleh cukup. Okey, dengan itu kita pun berakhir setakat ini. Dengan itu sama kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير.